Share your picture. Sekejap ya, saya on dulu live dekat Facebook. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk. Tajuk. Okey. Saya mute dulu semua. Okay, sementara tunggu yang lain. Mana dah hilang dah dia punya button dia. Okey, so saya dah, mana ni saya punya Facebook ni tak muncul. Okey, dah ada dah. Okey, sementara tu saya nak share dulu link dekat grup. Okey. Jemput join FB live malam ini. Okey, kalau tuan-puan nak masuk melalui Facebook pun boleh. Kalau nak masuk di Zoom untuk ahli-ahli grup pun boleh. Copy link. Sekejap, saya nak paste dekat grup. Oh, ada live lain malam ni. Saya punya grup live yang saya join. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Okay, dekat Facebook dah ramai. Dekat Zoom pun dah ramai. Okay lah, kita boleh start lah dah 9.31 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Malam ini seperti yang telah dijanjikanlah, kalau selagi mana ada kesempatan dan diberikan keizinan lah kan. InsyaAllah saya akan buat setiap hari Isnin malam untuk kupasan topik diskusi ilmu sahab. Okay. So tajuk pada malam ini adalah tajuk yang ke berapa belas dah ni? Tajuk yang ke-16. Tajuk yang ke-16. Seperti mana yang saya dah tulis dekat info tu lah yang live malam ni tu kan. Istilah technical investor. Istilah technical investor. So istilah ni sebenarnya tak wujud lah kan. Istilah ni sebenarnya tak wujud. Dia tak ada dalam kamus Investopedia ke apa kan. Saya tak pernah try search pula dalam Investopedia. Okay. Sebelum tu nak tanya sikit, suara okey tak? Ahli-ahli grup dekat Zoom meeting boleh dengar suara okey jelas tak? Rakan-rakan dekat Facebook, suara saya boleh dengar jelas? Kalau dengar boleh komen sikit. Okey, cantik. Dekat Facebook saya kena tunggu sekejap baru dia akan ada respon. Okey. Okey, cantik. Okey, so saya terus share screen supaya kita boleh tengok. Okey, istilah pada malam ini sebenarnya saya nak bercerita tentang satu istilah yang saya sendiri panggil lah technical investor. Ada ke tak?
technical analysis, technical investor signal, technical analysis, forex, technical fundamental. Tak ada. What is technical analysis? Tak ada. Dia tak ada istilah technical investor tu sendiri, tak wujud sebenarnya istilah dia. Okay. So kalau tengok dekat Investopedia pun dia tak ada istilah technical investor. Okay. Yang ada hanyalah differences between fundamental and technical analysis. Macam tu je lah. Okay. And then relationship between technical and fundamental analysis. Semua benda-benda ni nanti tuan-puan boleh tengok balik lah. Sebab seperti biasa lah, sebelum-sebelum ni kan saya ada share jugalah kepentingan, bukan kepentingan sangat, dia punya apa yang bagusnya tentang Investopedia ni, dia maklumat dia adalah menjurus kepada investment. So kalau kita nak cari terms ataupun word ataupun apa-apa istilah jargon kan yang melibatkan investment, kalau kita gunakan Investopedia dia lebih spesifik berbanding dengan kita gunakan kamus lain lah. Kalau kamus lain dia lebih kepada bahasa kan, lebih kepada language macam Merriam-Webster. Saya suka guna Merriam-Webster kamus. Memang kalau beli phone memang saya akan install Merriam-Webster Merriam-Webster dalam phone. Sebab memang kadang-kadang kita tak tahu sesuatu perkataan English tu, tengok dalam Merriam-Webster memang akan ada penerangan yang agak detail dalam tu. Okay, so apa yang sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan pada malam ini? Apa istilah technical investor? Okay, sebelum itu macam biasa, sebelum saya pergi kepada topik yang kita nak discuss pada malam ini, saya kena pusing dulu kan. Kita kena pusing dulu untuk sampai ke destinasi. Contohnya macam kalau kita nak pergi ke pergi Kelantan lah kan. So kita kena lalu kena lalu Gombak kan, kena lalu tol kan. Lepas tu kena lalulah dia punya highway apa semua sekali sampai ke Gua Musang, sampai semua-semua tu barulah sampai Kota Baru kan. So nak sampai ke destinasi ni kena berpusing-pusing sikit sebenarnya. Okay. So untuk memahami apa sebenarnya yang saya nak sampaikan dengan istilah technical investor ni, perkara yang paling penting adalah kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan investor. Apakah yang dimaksudkan dengan investor? Okay. Teknikal tu kita tahulah kan. Teknikal ni adalah teknikal analysis lah yang kita buat, yang saya tunjuk tadi yang dekat Investopedia tu. Ni kan teknikal ni kan. Merujuk kepada teknikal analysis lah. Apa yang dimaksud dengan investor? Okay. Investor, and then apabila tuan-puan dah tahu apa maksud investor, kita kena fahami apakah istilah-istilah lain yang berkaitan dengan istilah investor ni. Lebih kurang macam itulah. Okey, tapi sebelum saya terangkan investor ni, saya kena bagi dulu pembahagian trading style berdasarkan time frame, berdasarkan duration, berapa lama tuan-puan ataupun kita lah kan, kita trade berapa lama, tempoh masa yang dia ambil. Okey. Sebenarnya saya ada sentuh juga berkenaan dengan istilah ni dalam buku saya punya e-book Pejam Cilik Saham kan. Pejam Cilik Saham memang ada jugalah sedikit. Tapi dia punya pembahagian yang lebih detail, okey, pembahagian yang lebih detail ada saya bagi tahulah dalam tu. Sebenarnya untuk kita klasifikasikan orang-orang yang terlibat dalam pasaran saham ni, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Okey, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang golongan pertama, okey, golongan pertama kita panggil sebagai traders, ataupun istilah lain dia adalah pedagang lah kan. Okey, dan golongan kedua kita panggil sebagai investor ataupun pelabur. Okey. Tapi secara umumnya keseluruhan ni dipanggil investor lah kan, pelabur-pelabur lah kan. Cuma untuk memudahkan discussion, dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu traders dan investors. Okey. Dalam traders dia ada beberapa lagi pembahagian-pembahagian lain. Okey. Sebagai contoh, sekiranya tuan-puan lebih berminat kepada short term trade. Okey, short term trade maksudnya dalam sehari pergerakan naik turun tu dalam hari yang sama kita masuk keluar kan. Okey, sebagai contoh lah
contoh yang lebih jelas kita tengok sekejap, saya kena tutup dulu ni. Saya nak login dulu saya punya M+. Okay. Okay. Okay, saya share balik. Dah ramai yang ahli-ahli grup yang menunggu dekat waiting room. Sorry, saya tak perasan tadi. Okay, nampak tak apa ni? M+ punya platform ni. Sebenarnya saya nak beritahu pembahagian-pembahagian jenis-jenis traders yang ada dekat pasaran. Okay, yang pertama sekali kita panggil scalper. Actually saya dah explain dah sebelum ni kan. Kalau siapa-siapa yang ingat lah kan. Scalper ni dia merujuk kepada pisau bedah tu. Okay, pisau bedah tu. Okay, scalper. Ini kalau tuan-puan yang dah tahu maksud dia, kira sebagai revision lah. Okay, scalper blade. Saya kena tulis kat situ blade. B-L-A-D-E. Okay, ini. Yang ni, okay, pisau bedah ni. Benda ni dipanggil sebagai scalpel blade. Dia adalah nombor-nombor dia kan. Yang dulu masa operation dulu saya selalu pakai yang inilah, dua ni. Saya selalu pakai nombor 11 dengan nombor 15 kalau nak buat operation lah kan. Dekat bahagian mulut. So, scalpel ni dia very sharp. Tapi kegunaan dia sekali je. Kegunaan dia sekali potong je terus. Okay. Kalau dah beberapa kali kita potong tempat yang sama, dia dah jadi tumpul dah. Tapi dia very sharp. Kalau tersalah pegang ke, tersalah potong ke, kena jari kan luka. Itu kena berhati-hatilah. So, kalau dalam istilah pasaran saham ni, istilah scalper ni adalah orang yang dia ambil peluang untuk macam istilah dia macam kita nak potong chart tu cepat-cepat. Contoh kan, saya buka masing ni kan. Kalau seorang scalper, okay, kalau seorang scalper dia boleh potong chart ni beberapa kali. Tapi dia kena ada kemahiran lah. Contoh kan, dia dah potong kat sini entry, potong kat sini exit. Dah dapat dah kat sini perbezaan harga tu kan, dah dapat dah kat situ. Potong pula kat sini entry, potong pula kat sini exit. Okay, dah dapat lagi sekali. Potong sini entry, potong sini exit. Dapat lagi sekali. Potong sini entry, potong sini exit. Dapat lagi sekali. Itu adalah secara idealnya begitu. Tapi tidaklah semudah itu kan. Tidaklah semudah itu. So, kalau contoh macam dalam M+ kan, sekiranya kita masuk beberapa kali. Okay, contoh macam let's say lah, tuan masuk sekali kat sini, keluar kat sini. Katakan ni entry, ni exit kan. Macam mana nak buat ni in, ni out. Payah pula nak tulis macam tu. Saya buat macam ni lah. Ni in, ni out. Senang sikit kan. Lepas tu kita in lagi sekali, out lagi sekali. So in, out. Kalau dalam M+, masa kita in kali pertama dah dikenakan sekali brokerage fee. Katakan minimum RM8 lah kat sini kan. Kita pun out. Out ni pun dikenakan minimum RM8. Okay, tambah ni dua, brokerage fee adalah RM16. Ini belum masuk stamp duty, belum masuk clearance fee, belum masuk SST. Total mungkinlah lebih kurang dalam tuntang-tuntang mungkinlah dalam RM20. Katakanlah ini secara random je saya letak lebih kurang katakan dalam RM20. Okay. Kita pun masuk lagi sekali. So kena lagi sekali kena lagi dalam RM20. Okay, lebih kurang. Tapi untuk M+, okay, untuk M+, dia untuk sehari kalau kita masuk dan jual pada hari yang sama, katakan kita masuk dekat sini, walaupun kita dah keluar sekali dan masuk balik dan keluar lagi sekali, dia hanya kira sebagai sekali sahaja. Okay, dikira sebagai sekali sahaja dalam sehari. Okay, dia average kan yang ini tambah yang ini, okay, bahagi 2.
Bagi 2 dia akan averagekan. Itu yang kelebihan M+ lah. Maksudnya jimat sikit lah kat situ. Even termasuk 3 kali pun sama juga. Dia akan averagekan. So ada jimat sikit kat situ. And then brokerage fee untuk M+ dia murah. Okay, dia murah. Kalau sekiranya kita trade hanya dapat 1 bit dan 1 bit tu bernilai lebih kurang dalam RM50. RM50 lah kan. Bernilai dalam RM50. Kalau tolak brokerage fee ni lebih kurang masih lagi untung. Okay, masih lagi untung lah. So istilah scalper ni adalah kita potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil. Macam ni, sini potong sikit kat sini, potong sikit kat sini, potong sikit kat sini. Itu adalah scalper. Maksudnya dia cepat dalam masa yang dalam hari yang sama. And then kalau kita nak cara yang tapi scalper ni memang perlukan ketepatan lah. Dia kena ada saya letak kat sini lah. Dia kena ada skill lah. Okay. Bukan semua orang sesuai. Okay. Dan ketajaman lah. Especially ketajaman dari segi analisis. Mata, jari pun kena tajam. Nak tekan tu nak kena laju kan. Sekali kalau terlupa password nak kena call reminder lagi. Password lupa. And then reminder call M+ nak reset password dah berapa jam dah kat situ. Okay. So dia kena ada kelebihan lah. So memerlukan praktis jugalah kalau nak dapat macam ni. And then sebelum ni pun saya selalu je kan sekali 2 kali masuk dalam kaunter yang sama. So kita dapat beberapa bit keluar lah. Okay. Itu kita punya aim. Kita tak nak lama kan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, under scalper ni juga ataupun kita boleh letak kat sini lah kita boleh letak sebagai intraday. Okay, intraday. Intraday ni sebenarnya istilah dia adalah masuk hari ni, keluar hari ni. Okay, masuk hari ni dan keluar hari yang sama. Okay, maksudnya in dan out. Saya tulis macam ni lah. Entry and exit the same date. Hari yang sama. Okay, tarikh yang sama. Dia punya jam dia adalah dari jam 9 pagi sehinggalah jam 5 petang. So kalau M+, kenapa kita kena jelas istilah intraday ni? Sebab dia ada cost brokerage yang berbeza berbanding dengan swing. Dia ada cost brokerage yang berbeza sekiranya kalau tuan-puan nak swing. Yang bagus yang M+ ni kalau sekiranya tuan-puan intraday, okey. Sekejap, saya nak add rakan-rakan ahli group yang baru join. Dia sebab Zoom dah tak automatic dah accept audience, so saya kena buat manually. So, setiap kali ada orang baru join saya kena tekan. Kadang-kadang agak disturbing juga, tapi itulah nak buat macam mana. Sebab orang dah menunggu kan. Okey, untuk entry dan exit hari yang sama ni, kalau M+, dia ada bagi satu kelebihan dari segi brokerage fee. Okey, dari segi brokerage fee. Saya tengok dekat sini. M+ online brokerage fee. Ni selalu kan kita FAQ frequent asked question kan. Mana dah dia punya ni. Kan ni. Okey, kalau saya ambil lah untuk lebih mudah nampak, kita ambil yang cash upfront account je. Dia ada account kontra. Account kontra ni account margin yang bawah ni, gold account tu kan. Tapi saya tak advise. Kalau tuan-puan guna account margin atau kontra, memang merisikokan kita punya modal 2 kali ganda risiko. Okay. So, yang tak sepatutnya pun kita dah letak dah risiko kat situ. Okay. Kalau untuk brokerage fee ni, untuk intraday dia charge hanya dah 0.05% sahaja. Okay. Contoh kalau tuan-puan scalping. Okay, scalping. Mana dah tadi yang gambar scalping tu? Saya kena ambil balik lah gambar dia kat sini. Contoh kita scalping. Masuk sini, keluar sini. Lepas tu masuk balik sini, keluar balik sini kan. Dah kira 2 kali kan. So ini brokerage keluar masuk kat sini dengan brokerage keluar masuk kat sini, dia bahagi 2. Okay, bahagi 2. So dia akan dapat average. So yang average tu dia akan kira. Tapi sekiranya yang average ni pada hari yang sama, pada date yang sama dari jam 9 pagi sehinggalah pukul 5 petang, dia akan di-charge yang ini.
minimum RM8, okey, minimum RM8 untuk brokerage fee sahaja, dan intraday punya charge sekiranya yang percentage tu melebihi RM8, dia akan charge 0.05%. Very little lah, okay? Amat kecil lah kiranya untuk intraday. So berbaloi lah kalau kita nak intraday, sebab kita pun bukan nak dapat banyak bit sangat kan, dalam beberapa bit je, 2-3 bit so dah dapat dah, okay, dah boleh cover dah sebenarnya. So untuk lebih detail berkenaan dengan brokerage fee ni sebenarnya saya tunjuk sikit lah dia ada dekat bawah ni, ditulis kat sini. Saya ambil satu page baru. Okay, ini just nak tunjuk sikit je berkenaan dengan brokerage fee ni. Untuk intraday memang dia akan charge yang ini. Okay, ni, alamak dia jadi no outline. Saya nak letak outline sahaja, no fill. Okay, dapat. Letak tebal sikit. Okay, so kita jadikan dia group lah supaya dia tak bergerak-gerak. Okay, sekiranya modal, kita punya modal bawah daripada 50,000, okay, bawah daripada 50,000 dan kita intraday. Intraday kita kena charge, kita akan di charge 0.05% ataupun minimum RM8. Tetapi sekiranya modal kita atas daripada 50,000, even kita buat swing sekalipun, M Plus akan charge murah, okay, 0.05% berbanding dengan modal kita bawah daripada 50,000. So itu just nak menggalakkan kita trade lagi amount yang besar lah. 50,000 ni sekali masuk, bukan dipecah-pecahkan dalam jadi 20,000, 30,000 macam tu, tak. Dia macam sekali masuk 50,000, M Plus charge 0.05%. Dia murah lah berbanding dengan modal kecil bawah daripada 50,000. Tapi kalau intraday automatic 0.05%. Tapi banyak pula tapi kan, untuk intraday walaupun ada dua transaction hari yang sama, dia akan average kan, okay, dia akan kira sekali je entry dan sekali je exit. Okay, yang kali kedua ni dia akan average kan, so dia akan kira sekali. Okay, dia akan kira sekali. Itu advantage lah untuk M Plus, okay, dari segi brokerage fee. So selain daripada brokerage fee yang di-charge oleh M Plus, dia ada lagi beberapa fee yang di-charge oleh bursa dan di-charge oleh kerajaan. Kerajaan pun nak duit juga kan daripada kita. segala penjuru kena tax. Okay, ni saya ambil kat sini, saya letak kat sini. Okay, ini adalah others fee lain yang dikenakan selain daripada brokerage fee. So clearance fee adalah 0.03% sehingga 1,000 per contract. Contract ni adalah satu done deal. Maksudnya kita dah entry dan exit dipanggil satu contract. Okey, dia macam ni. Contoh macam yang tadi tu. Okey, kita masuk kat sini, kita keluar kat sini, itu adalah satu contract. Okey, satu contract. Maksudnya dah complete lah satu contract kan. Okey, satu contract akan di-charge maksimum 1,000, minimum 0.03%. Ni kalau 1,000 ni modal ratus ribu ataupun juta lah kan, baru kena charge 1,000 per contract. Tapi dia punya charge dia adalah 0.03%. Okay, 0.03% daripada kita punya amount of trading. And then stamp duty, okay, RM1 atas setiap 1,000. Kalau modal kita ada 50,000, kalilah 50, kali RM1. Trading value maximum amount 200 per contract. Trading value, betul lah, lebih kurang macam tu lah kan. Okay, CDS fee pula, CDS fee ni kalau nak buka account, ada service tax. Service tax dekat sini. Service tax ni dia kira macam ni. Service tax adalah 6% daripada brokerage fee. Katakan kalau brokerage fee kita RM8, okay, kalau 6% daripada RM8 tu berapa? Kira 8 kali 6%. 48 sen. Okay, 48 sen. Lebih kurang lah macam tu. So, dekat mana tuan-puan nak tengok contract note yang
detail, yang lebih detail, kita boleh pergi dekat M+. Okey, pergi dekat M+ punya account, pergi dekat bahagian atas ni, pergi dekat my account, pergi dekat sini contract note. Okey. So boleh nanti dah ada contract note ni, boleh buka lah salah satu lah. Saya buka lah satu contoh. Saya buka bulan bila ni, katakan 21 hari bulan 8. So ni contoh je lah. Contoh ni intraday TDEX, masuk dan beli harga yang sama. Ini tak jadi. Okey, apa yang di-charge? Okey, apa yang di-charge, saya ambil lah gambar ni untuk nampak lebih senang. Kita tutup sikit lah. Saya ambil yang ini sahaja. Yang warna merah ni adalah sell, jual. Yang warna biru ni adalah beli. Okey, saya ambil yang dua ini sahaja. Yang ni kita tutup dulu. Tak nak bagi keliru lah. Kita tutup yang itu. Okey. So, kita ambil TDEX. Ni saya masuk dan saya keluar harga yang sama. Modal yang sama. Okey. Maksudnya macam masuk je tapi dia tak jalan-jalan, kita pun keluar lah macam tu. Kalau tak cut loss, nanti kan modal nak masuk kartu lain pula. Okay. So apa yang di-charge? Pertama sekali kita tengok dekat sini. Ini adalah nama counter tu. Okay. Itu adalah nama counter. Sebenarnya tajuk kita lain. Tak masuk tajuk lagi ni. Dia pusing-pusing benda lain. Ini adalah tarikh kita beli. Okay. Ini adalah nama kaunter yang kita beli. Ini adalah berapa harga pembelian. Okay, dekat sini. Ini adalah kuantiti. Berapa kita beli. Gerak pula dia. Ni. Ini adalah kuantiti. 450,000 unit bersamaan dengan 450 lot lah. Okay. Internet intra. Intra ni maksudnya intraday lah. Maksudnya kita masuk dan keluar hari yang sama. Okay. And then apa lagi? Data yang ada kat situ. Ini adalah modal belian. Ini adalah brokerage amount. Okay. Nampak tak dekat situ? Brokerage amount ni RM8. Brokerage stamp duty, stamp duty 0.48. And then percentage of brokerage fee adalah 0.05%. Okay. 0.05% tu adalah percentage of brokerage fee, which is RM8 lah. Okay, RM8. Dia ambil yang minimum. Minimum RM8. Dia tak charge lah 0.05%. Kalau dia charge 0.05%, kalau modal baru 3,800 ni, M+ tak makan lah. Macam tu. Okay. And then stamp duty. Stamp duty yang ini. RM4. And then clearance fee. Clearance fee sebelah dia. Yang RM1.15 tu. Okay. RM4, RM1.15. Okay. Total amount daripada pembelian RM3,825 menjadi RM3,838.63 ni dah masuk brokerage amount, dah masuk stamp duty, dah masuk clearance fee. Dia jadi macam ni. Okay. And then bila kita nak jual, so daripada modal RM3,825 yang kita beli tadi, dia kira ni juga. Okay, masuk ni, barulah yang ini tolak yang ini. So berapa tinggal duit kita? Kita tolak lah. Sekejap macam mana dia kira tu lah. Dia sepatutnya yang ni kita dah tolak dah daripada saya kira secara saya faham lah. Saya kira secara apa yang saya faham. Mula-mula kita kena charge RM8 brokerage fee. Okay. Saya tulis dekat sini brokerage fee. Okay. And then atas brokerage fee tu kita akan dikenakan RM8 kali 6%. Okay, 6% daripada brokerage fee tu bersamaan dengan 0.48 sen. Yang ini dia panggil sebagai stamp duty. Stamp duty. Okay, ST. Bukan. Ini adalah SST. SST. Dulu GST. Sama je kan. GST dihapuskan. Jadi SST. Okay.
And then stamp pula. Stamp dia charge RM1.15. Stamp ni saya agak confused sikit macam mana cara dia kira. Saya agak confused sikit kat situ. Nanti kalau tuan-puan tahu lebih detail boleh ni lah. Silap. Stamp ni yang RM4 tu. Okay, RM4. Stamp yang ini. Yang apa ni? Sekejap saya tengok ni tadi. Dia ambil RM1 atas RM1,000. Kalau 3,800 ni dia bulatkan jadi 4,000. So dia charge RM1 atas RM1,000. Kita punya modal. Kalau ini kena panjangkan sikit ni. Sekejap saya buat naik dia ke atas supaya yang ni kita boleh turunkan lagi. Okay. So dia jadi RM4 lah sebab modal 3,800. Dia bundarkan jadi RM4,000. So kena charge RM4. And then last kali adalah clearance fee. Clearance fee ni di-charge oleh Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad. Ini yang Bursa charge. Okay, Bursa charge clearance fee RM1.15. Okay, RM1.15. So total kita tambahlah RM8 tambah 0.48 sen tambah RM4 tambah RM1.15 kali 2. Kali 2 sebab keluar masuk kan. Beli sekali, jual sekali. Okay. So berapa total? Sekejap saya kira. RM8 tambah 0.48 tambah RM4 tambah RM1.15 bersamaan dengan RM13 13.198 kali 2. Okay, kali 2. So RM26.396. Okay. So saya buat intraday kan. Saya ni yang urus niaga ini saya buat intraday, counter TDEX, tapi dia tak naik. Hari yang saya beli tu dia tak naik, saya pun jual balik. Saya kita panggil sebagai apa dah istilah dia tu? Break even lah. Inilah istilah dia, break even lah kan. Saya tulis kat sini. Ni adalah belian break even. Maksudnya tak untung daripada jualan saham dan tak rugi daripada jualan saham. Cuma kita akan di-charge brokerage fee lah sebab kita dah gunakan khidmat M Plus kan untuk jual beli. So dia kena charge kat situ. So saya hanya perlu korbankan RM26.39. Okay? Beli dan jual. Tapi kalau sekiranya saya hold and then dia drop lagi bawah, saya akan tanggung kerugian dan kena bayar sekali dengan brokerage fee yang ini. Okay? Tapi sebab saya cut loss awal, bukan cut loss lah, dia break even lah kan. Maksudnya kita keluar siap-siap kita keluar, saya cuma perlu bayar RM26.39 ataupun kita bundarkan kepada RM26.40, lebih kurang lah. Okay. Ini kalau modal RM3,000. Kalau modal RM30,000 dia lain dah lah. Okay, modal RM30,000 lain dah lah. Itu cara kiraan dia. So makin besar modal, dia akan berbeza kiraan dia. Dia akan ambil percentage. Tapi apa yang M Plus cakap, sekiranya modal kita RM50,000 dan ke atas, kita akan dapat murah harga intraday. Walaupun kita BTST ke, kita swing ke, kita hold lama ke, macam tu. Okay. Itulah, itu cara kira dia. So kalau nak mudah, tuan puan boleh buat Excel je sebenarnya. Actually saya ada buat dah Excel. Sekejap saya cari balik kat mana saya punya Excel ni. Basic kiraan value syarikat, kiraan charges M Plus ni. Kiraan charges M Plus. Excel ni saya ada share sebenarnya dekat ahli-ahli group. Saya punya ahli-ahli group online coaching. Kalau siapa-siapa ahli group yang belum ada Excel ni boleh PM saya lah. Saya akan bagi link tu. Ni. Tapi ini kiraan ni yang berdasarkan apa yang saya faham lah. Kalau ada silap tu tolong perbetulkan balik. Okay. Maksudnya contohnya kalau kita, contohlah saya beli Arsa Awet, saya beli lebih kurang dalam 100 lot. Kira sebagai lot bersamaan dengan 10,000 unit.
harga pada 23 sen. Ni harga bila entah. So total brokerage fee dia automatic akan jadi kat sini RM11.47. Okay. Ini kalau dia kira dia ambil yang RM8 ni lah. Okay. Then saya pun jual pada harga, katakan dia naik kepada 30 sen. Bila saya jual pada ini 10,000 lot pada harga 30 sen. Okay. Ni kena brokerage fee dia sebanyak ni. And then total charge. Ni gross yang kita beli. Ni gross kat sini lah. Yelah betul lah. Okay. Tutang. Jadilah lebih kurang macam ni. Betul ke tak ni saya punya kiraan ni? Macam salah je. Ini saya dah lama tak update ni. Nantilah ada masa nanti saya update lah. So, ahli-ahli group nanti saya akan bagi link ni. Saya akan bagi editable lah. So siapa ahli group yang nak guna boleh edit lah. Okay. Itu secara ringkasnya. Secara ringkas ini macam tu. So kenapa saya kena explainkan yang ini? Sebab kita nak tahu adakah berbaloi kita nak jadi scalper. Kalau sekiranya tuan-puan punya brokerage fee mahal, contohnya guna akaun CDS lain kan dengan bank-bank lain yang agak mahal. So adakah berbaloi kalau kita nak buat scalping? Nak berapa bit sebenarnya baru kita boleh lepas cost of brokerage tu. Okay. Tapi kalau untuk M Plus memang murah lah. Okay. Dapatlah. Even M Plus pun dia bagi kelebihan lagi. Kalau jual beli dalam hari yang sama 2 kali, dia akan average kan. Okay, dia akan kira sekali sahaja. Okay. Itu yang pertama untuk intraday. So intraday dan scalping ni dia lebih kurang je. Cuma scalper ni dia laju sikit lah berbanding intraday. Intraday mungkin beli pagi tu, petang tu dia dah jual. Ataupun beli pagi tu tengah hari tu pun dia dah jual dah macam tu. Ataupun tengah hari lepas lunch hour dia beli and then petang sebelum pukul 5 dia dah jual. Itu contoh lah contoh. Untuk intraday kalau nak sedap sikit 5,000 ke atas dah okey dah. Kenapa cash deposit kita dipotong masuk 1K, dipotong RM40? Okey. Untuk mula-mula sekali yang kita deposit tu kan. Okey. Mula-mula sekali kita deposit tu M Plus dah hold siap-siap. Dia bukan potong tau. Dia hold. Tujuan dia adalah once kita dah buat buy, kalau sekiranya kita deposit 1,000 and then tiba-tiba kita pun buy 1,000 juga modal kita, macam mana M Plus nak charge brokerage fee? Sebab dah tak ada duit kita untuk ditolak brokerage fee. Itulah tujuan dia. Kenapa saya punya kabur? Saya tak tahu tuan punya kabur. Mungkin internet kot biasanya. Kalau modal 100,000, macam mana nak bahagikan trade secara harian? Kalau modal 100,000 jangan pump 100,000 terus sekali masuk. Agak berisiko. Bahagi dua lah, 50-50. Okey, tak ada masalah. Okey. Bahagi dua. Sebab 50,000 dah dapat dah special rate yang M Plus bagi. Okay. Menarik. Menarik. Memang menarik. Itulah yang kelebihan M Plus ni. Kenapa M Plus dapat award? Sekejap M Plus. Mana M Plus punya award tu? Sekejap saya nak cari. M Plus dapat award tau. Dia dapat award broker broker terbaik. Mana dah? Ni champion, best retail equities participating organisation, best overall Bursa Malaysia participating organisation ni award 2008 yang dapat. Tapi M Plus dah dapat beberapa kali award. Okay. So bila dapat award ni bermaksud dia baguslah, dia perform. Okay. M Plus ni antara broker yang perform lah. Okay. And then dia punya brokerage fee murah, dia punya team pun okay. Cuma ada lambat lah, nak buka akaun dia lambat sikit lah berbanding dengan sebelum PKP dulu. Sebelum bulan 3 dulu cepat, tapi dah masuk COVID ni apa semua, mungkin sebab lambakan permohonan akaun terlalu banyak, that's why dia jadi lambat. And then sekarang yang bagus ni M Plus dah buat dia punya online opening account. Okay, online account opening, so sepatutnya lagi cepat lah. Okay. Dah ada dah klien yang apply sebelum ni, masa saya buat live hari tu kan, saya ada bagi tahu tentang online account opening kan. So dia dah apply, dah dapat lah dalam masa seminggu. Okay, dalam masa seminggu. Nanti saya share, saya share link tu. Mana okay, saya share link kepada saya punya channel Telegram ni. Okay, channel Telegram ni
adalah saya bagi info-info cara nak buka akaun apa semua, ada link untuk registration M Plus juga kat situ. So klik je link ni, dia akan terus pergi ke M Plus punya registration. So yang ni saya letak dekat bahagian komen. Nanti tuan-puan kalau sekiranya belum ada akaun boleh klik je lah. Okay, masuk dulu dalam channel, baca dulu cara-cara step-step nak buka akaun dan boleh buka. Okay. Okey, kita pergi kepada tajuk. Dia jauh dah ni, saya pusing ni. Okey. Untuk intraday macam tu. Okey, dia ada cost brokerage fee dia adalah very minimum lah, 0.05%. Okay, and then kita pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua istilah dia adalah, okay, sebelum tu intraday ni maksudnya siapa-siapa yang beli dan jual pada hari yang sama. Okay, beli dan jual pada hari yang sama. Kalau dia jual dan beli dan jual pada hari yang sama beberapa kali, kita panggil scalper. Kalau dia just beli dan jual pada hari yang sama, secara umumnya kita panggil dia adalah intraday traders. Okay. So yang kedua kita panggil sebagai BTST. BTST ni sebenarnya teknik, tapi kita bolehlah klasifikasikan traders sebagai trading secara BTST. Okay, BTST ni istilah lain dia adalah nama sebenar dia adalah buy today. Okay, buy today, sell tomorrow. Okay, so dari segi nama dia tu sendiri menunjukkan yang dia ni adalah swing sebenarnya. Okay. Sebab selepas daripada pukul 5, sekiranya kita beli pagi, contohnya macam ni. Contohnya kita beli masing ni kan. Kita beli, katakan kita beli pagi. Okay, pagi jam 9.30 lah 9.30 pada 19 hari bulan 10. Okay, katakan. Saya tulis kat sini lah. Contoh kita beli pada 9.30 pagi 19 hari bulan 10. Okay, tahun 2020. And then kita pun jual besok. Okay, kita pun jual besok pagi. Okay, kita jual besok pagi 20 hari bulan 10 2020. Okay. So tindakan kita yang kita beli pagi dan jual besok pagi dia kira sebagai BTST ataupun buy today sell tomorrow. Tapi selalu yang berlaku adalah untuk BTST orang beli petang. Okay. Sebab nak tunggu confirmation, nak tunggu candle tu dah terbentuk dengan cantik baru dia beli. Contoh kan, kalau masing ni, kalau sekiranya kita buatlah dia punya lukisan candle kan, contoh dia buka dekat sini, okay, dia buka kat sini and then dia pun buat low kan, and then dia pun tutup dekat sini. Okay, so hari ini dia membentuk satu candle yang bullish lah. Nak cakap merubuzu tak jugalah, tapi dia ada echo sikit kan. Cumanya kenapa kita nak beli petang? Okay, kenapa ada orang beli petang? Sebab dia nak, biasanya kalau sebelah pagi ni kadang dia volatile kan, kadang dia naik-naik, dia tak sustain, dia drop kan. Tak adalah drop macam ni sekali kan, mungkin drop macam ni ke macam tu kan, macam tu. So sebelah petang ni harga dikatakan agak stabil, maksudnya dia dah tak volatile sangat. Tapi tak boleh nak percaya sangat juga. Bursa ni kadang petang pun dia terjun juga kalau dia nak terjun kan, tapi dikatakan macam tu lah, dikatakan harga agak stabil. So ditunggulah mungkin pukul 4 lebih ke, ditunggu harga dah sampai tahap macam ni. Okay, mungkin kalau kita tengok candle ni, mungkin candle tu dah terbentuk separuh dah macam tu. Okay, candle dah terbentuk separuh, dah tak nampak dah seller yang ramai, dia pun masuk. Okay, dia pun masuklah area sini. So bila dia masuk area sini, harga pun naik lagi sampailah petang. So dia cakap berdasarkan dia punya kajian dan sebagainya kan, pengalaman dan sebagainya, ataupun discussion dalam grup ke dan sebagainya. So adalah tanda-tanda yang dia nak naik lagi besok, ataupun tanda-tanda dia nak mungkin get up ke dan sebagainya besok kan. Dia pun hold lah. Okay, hold besok pagi tu tiba-tiba betul-betul lah masih ni gap up kan, katakanlah manalah kita tahu kan, tiba-tiba dia gap up. So pagi-pagi tu pukul 9 ke 9.30 ke macam tu, sebelum dia tutup, dia turun balik ke bawah, kita dah takut dah sebab dah gap up ni. Sebelum dia turun balik ke bawah, kita pun dah jual siap-siap. So bila jual siap-siap, maksudnya beli petang tu, besoknya dah jual, itu dah dinamakan istilah BTST. Okay, maksudnya buy today sell tomorrow. Macam ada soalan. Sekejap, mana saya nak cari ni. Selepas 4.50 hingga pukul 5 boleh beli. Boleh, cumanya possibility untuk match tu kurang sebab sistem dah nak tutup. So kadang sistem tu dia reject je macam tu. Kalau ada order-order yang dia rasa macam
Ini tak payah nak ni lah, dia pun reject macam tu. Sebaik-baiknya kalau nak buat order petang, better order sebelum pukul 4.45 sebab 4.50 dah ke atas sistem dah nak tutup. Kalau nak beli pun masa tu dah kelang kabut dah sebenarnya. Okey, nak beli masa tu pun dah kelang kabut dah. So petang tu akan ada waktu rehat 4.45 sampai 4.50, dalam masa 5 minit tu akan ada waktu rehat. Kalau kita tengok dekat 4.45 ni dekat sini, sekejap saya dekat sini pun dah nampak dah ni sebenarnya. Sekejap saya buang semua. Okey, saya buang semua. Kita buat pembaris ni. Okey, saya tegakkan pembaris ni 90 degree. Kalau tuan-puan perasan, okey, saya letak kat situ. Okey, pembaris tu kan. Ni 90 darjah. Saya buat ni satu garisan dan sebelah dia pun saya buat satu lagi garisan. Pembaris ni bergerak. Okey, macam tu. Okey, kita pusing balik kita punya pembaris ni. Okey, mudah sebab saya pakai komputer sini, saya pakai monitor yang touch. So senang. Okey, kalau perasan dekat sini, okey, yang ni pukul 12.30 kan. Antara 12.30 sampai pukul 2.30, okey, 2.30 petang tak ada volume. Langsung tak ada volume. Kenapa? Market rehat. Masa ni Jerome pun pergi makan tengah hari dan sebagainya kan. Okay, retailer pun pergi makan tengah hari dan sebagainya. So tak ada volume lah. Market sistem tutup masa ni. Tapi siapa-siapa yang buat order masa ni, okay, kalau kita buat order queue masa ni, pukul 2.30 baru dia akan match. Apa-apa yang match, sekiranya dia buat order semasa market tutup, contoh dia buat order kat sini, ataupun dia buat order kat sini, ataupun dia buat order dekat sini, yang market rehat 5 minit ni, apa-apa yang match selepas itu, dia akan jadi warna purple. Ini yang orang selalu cakap, orang selalu tanya ni kan. Okay, kita cari kat sini. Mana pukul 4.50, pukul 2.30 lah. Tengok, pukul 2.40. Okay, tengok kat sini. Nampak tak ni? Yang 35,353 lot ni, dia bukan seorang tau. Dia adalah accumulation of beberapa orang yang queue, sama ada queue nak buy ke, queue nak sell ke pada waktu rehat tengah hari tu. Okey, masa rehat tengah hari ni dia duduk queue kan. Orang tak kisahlah siapa-siapa kan. So bila pukul 2.30 je tiba-tiba keluar tiba-tiba masuk gedebak satu volume kan. Dia bercampur-campur lah, sama ada buy pun ada dalam ni, sell pun ada dalam tu. Dia bercampur-campur. So dia keluar sebiji tapi dia letaklah warna purple. Tujuan letak warna purple, wallahualam, saya tak tahu kenapa warna purple, tapi dia just nak bagi tahu itu adalah volume yang match selepas market buka, daripada orang yang queue sewaktu market rehat. Queue pagi pun sama juga. Pukul 9 tu kita akan nampak warna purple. Okey, sekejap kita tengok. Pukul 9 tu, awal-awal pagi tu pun dah ada dah sebenarnya. Saya pergi turun bawah lagi sikit nak pergi nampak. Banyak pula volume masih ni kan dari semalam, dari hari Jumaat lepas sebenarnya dia punya ni pergerakan dia. Tapi tak ada warna purple. Tiba-tiba je 10,000 kat sini. Biasanya ada warna purple tu. Ini tak ada pula. Kita tengok yang pukul 4.50. 4.50 petang. Sepatutnya akan ada warna purple juga. Ni. Okey, 4.50 petang akan ada warna purple. Warna purple ni adalah orang yang queue masa ni, yang 5 minit ni. Last minute tu masa tu lah di queue. Okey, then 4.50 je immediately buka je terus match. Then match, inilah dia berada dalam warna purple. Macam tu. Okey. Okey, so untuk BTST, dia beli petang, besok pagi dia jual, itu dah dikenakan charge sebagai swing. Okey, dia dikenakan charge sebagai swing, dikenakan charge minimum RM8 sama juga. Okey, minimum RM8 ataupun 0.08. Ini. Okey, 0.08%. Ini untuk BTST. Kalau sekiranya kita nak swing, okey, kita nak swing. Katakan kita nampak satu chart lah, katakan MQTAG lah, contoh yang saya buka lah, tak kisahlah apa-apa kan. Tapi contoh MQTAG, katakan kalau berdasarkan technical analysis, katakan macam kalau pakai sebenarnya chart ni mudah sikit lah, dah nampak dah ada entry signal kat situ. Okey, katakan tuan-puan masuk
Immediately masa ada entry signal tu, okay, dia pun drop sikit, dia pun naik balik. So daripada entry signal tu dia pun naik. Hari pertama dia drop, hari kedua dia naik, hari ketiga naik, hari keempat naik, hari kelima naik, hari keenam pun dia gap up. Okay, dia gap up. So daripada entry ni sampai ke sini kita dah profit sikit lah kan. Okay, katakan dari situ saya saya tinggikan sikit lah, nampak. Katakan dari sini entry tiba-tiba dia naik sampai situ. Okey, dapatlah 11%. Dan tiba-tiba tuan-puan pun rasa macam okeylah 11% dah banyak dah ni, pun jual. So, ini dipanggil sebagai swing. Tu je nak cakap. Okey, itu dipanggil sebagai swing. Kalau dalam istilah dia swing, okey, swing kita hold lebih daripada sehari dan dia punya duration dia tak kisahlah berapa lama. Okey. Swing. Swing ini istilah dia adalah hold. Okey, kita hold lebih dari sehari sehingga bila kita nak jual lah. Okey. Tapi di bawah setahun. Maksudnya sebelum setahun. Okey, sebelum cukup setahun kita dah jual, kita masih dipanggil sebagai swing. Okey. And then istilah swing ni dia adalah beberapa pembahagian lagi. Mungkin kita boleh bahagikan kepada short term kan. Short term ni dalam seminggu 2 minggu, medium term dalam sebulan 2 bulan, ataupun lama sikit dipanggil position traders kan, dalam beberapa bulan 5-6 bulan hold macam tu dipanggil position traders. Okey. Tapi semua duduk under kategori swing lah. Okey. Sekiranya bawah daripada setahun, kita adalah swing traders. Okey, bawah daripada setahun kita adalah swing traders. Sekiranya kita lebih daripada setahun, lebih daripada setahun kita hold, kita dah dikira sebagai investor. Investor ni tak semestinya kita membeli menggunakan fundamental analysis. Kebanyakan okey, lebih daripada setahun hold, kita adalah investor. Okey, kita dah layaklah dipanggil sebagai investor. Kenapa investor? Kita adalah pemegang saham lah. Okey, pemegang saham ni kalau kita dah pegang lebih daripada setahun, kalau sekiranya syarikat buat AGM, syarikat bagi dividen, kita dah dapat dah benda tu. Kalau kita pegang dalam contoh kita beli Januari sampai Disember kita tak jual-jual lagi, and then next coming January pun kita tak jual lagi, dah cukup setahun kan. Okay, lebih daripada setahun kita adalah shareholder, kita adalah investor. So kalau sekiranya company bagi dividen, kita dah layak dapat. Okay. Kalau company bagi bonus issue pun kita dapat. Company bagi buat AGM pun kita boleh pergi sebab kita dah jadi investor kan. Kita dah ialah kira-kira dari segi istilah tu je lah. Kita adalah pemegang saham, kita adalah investor. Okay. Sebenarnya kalau nak dapat dividen ni beli beberapa hari sebelum ex date pun kita dah layak dah sebenarnya dapat dividen. Itu cerita lain lah. Okay. So untuk investor ni dia ada beberapa nama, beberapa pembahagian juga sebenarnya. Dia ada spekulatif lah, dia ada dividend base lah, dia ada macam mana yang fundamental punya investor lah kan. Macam-macam. Spekulatif pun ramai juga sebenarnya. Okay. So yang fundamental investor ni pula ada pembahagian dia pula. Dia ada approach dia adalah top down approach. Maksudnya dia kaji daripada makroekonomi kepada mikroekonomi ataupun bottom up approach. Dia tengok daripada dasar naik ke atas, macam-macam dia punya pembahagian kan. Okey. Salah satunya adalah apa yang saya nak ceritanya adalah kita pun boleh jadi investor as a technical traders. Okay, as a technical analyst, technical traders, kita pun boleh jadi investor. Okay, cara dia macam mana? Okay, kita pun boleh jadi technical investor sebenarnya. Selain daripada kita sangkut dekat puncak, itu automatik lah kan jadi investor kan. Itu adalah hopping lah kan. Kita dah mengharapkan harga nak naik sebab kita tersalah beli dekat puncak, automatik lah jadi investor. Tapi yang ini yang kita bukan incidentally, okay? Bukan incidental investor lah. Maksudnya kita memang purposely kita nak jadi investor. Okay? Purposely kita nak jadi investor tapi kita nak gunakan technical analysis. Macam mana cara dia? Macam mana saya nak susun ni bagi nampak lawa sikit. Okay, saya ambil dari sini kot. Okay sikit lah. Tapi nampak tak cantik.
Biar je lah dia bertindan macam tu. Save dulu sebelum hilang. Okay, Lokman pun ada malam ni. Okay. Okay. So, setakat ni okey tak? Boleh nampak tak apa sebenarnya yang saya nak sampaikan ni? Agak-agak boleh faham ke tak? Ya, macam ada soalan dekat Facebook ni. Reserve untuk bayar semua fee ni. Macam ni ni. Ni saya dah jawab tadi. Modal minimum RM5,000 dah okey dah. Nak guna RHB, kajian guna RHB, screener, trade review. RHB dah setting RSI ni ZZ termasuk FA, boleh saya guna indikator support sahaja. Saya baru 2 bulan terlibat dengan saham baca banyak daripada panjangnya. Saya trade sendiri sebenarnya. Tak kisah nak pakai apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak belajar lebih detail, masuk saya punya online group coaching lah. Okay. Okay, faham. Okay, kalau faham, Alhamdulillah, syukur. Okay. So, macam mana nak jadi technical investor? Biasanya sebagai seorang traders, saya highlight sikit lah. Sebagai seorang traders, we tend to use time frame yang kecil-kecil biasanya. Okay? Sebagai seorang traders, especially macam BTST ke intraday kan, ataupun short term swing, biasa kita suka guna time frame yang kecil-kecil. Contoh daily, contoh 4 hourly kan. Okay? Jarang kita gunakan time frame besar macam monthly, macam weekly, kita jarang pakai. Okay? So why not? Kita perbezaan antara seorang investor yang based on fundamental analysis punya investor, saya letak kat sini lah. Salah satu juga adalah fundamental lah. Okay? Fundamental investor lah. Okay, perbezaan fundamental investor dengan technical analysis punya investor adalah fundamental investor ataupun technical analysis yang biasa adalah time frame. Biasanya untuk investor, okay, dia menggunakan time frame yang besar. Contoh, sebagai seorang investor kan yang tak tengok chart, even dia tak tengok chart pun dia gunakan masa yang lama, contoh dalam 1 tahun ke atas ataupun sehingga 5 tahun untuk bagi peluang kepada harga tu bertindak balas kepada fundamental syarikat. Okay? Seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni lah, nilai saham bergantung kepada keuntungan syarikat ataupun net asset company. Kalau net asset company tu makin naik, makin lama makin naik, lama kelamaan ataupun walaupun harga dia masih kat bawah-bawah kan, lama kelamaan dia mesti kena naik juga. Okay? Sebab dia akan represent nilai sebenar yang kita panggil sebagai intrinsic value lah harga tu kan. Betul ke tak ni cara saya susun ayat ni kan, macam rasa macam berbelit-belit. Tapi sekiranya company tersebut company yang untung, then net asset dia meningkat, lama kelamaan harga saham dia akan kejar. Okay? Harga nilai harga pasaran saham dia akan kejar intrinsic value saham tersebut. Okay? Katakan harga sekarang 10 sen tapi intrinsic value dia 50 sen. Cepat atau lambat dia akan kejar balik ke intrinsic value dia yang sebenarnya berdasarkan net asset company tersebut. Macam tu lebih kurang kan. Tapi itu based on fundamental. Kita nak tengok intrinsic value company tu kan. Tapi untuk seorang technical investor, kita tak menggunakan cara tu. Okay? Kita menggunakan technical analysis berdasarkan chart. Okay, berdasarkan chart. Ini adalah kerana okay, kalau sekiranya company tu bagus, in a long run, chart dia akan menunjukkan dia tu bagus. Okay, sebagai contoh lah, saya bagi contoh Dufu lah. Okay, kita tengok Dufu. Dufu adalah antara company yang bagus kan, and then dia punya chart represent yang dia adalah a good fundamentally good company. Macam tu. Okay, kita boleh nampak dia punya chart dia cantik, dia punya wave dia menaik, banyak lagi lah kan, banyak benda lah kita boleh komen berdasarkan chart. Okay, cumanya saya nak bagi tahu, sekiranya kita just tukar sikit kita punya mindset lah, nak cakap mindset kan, kita gunakan mindset investor dalam
dalam trading. Okay, maksudnya kita perbesarkan kita punya time frame untuk kita trade. Kita tak terlampau menggunakan time frame yang kecil-kecil, contoh macam 1 hourly, 4 hourly kan. Kita gunakan weekly dan monthly. Kalau kita gunakan time frame yang besar, basically mudah untuk kita jadi technical investor. Okay? Untuk kita hold setahun 2 tahun, kita boleh menggunakan chart. Cuma kita besarkan time frame. Okay, sebagai contoh lah. Kita tengok satu company lah, contoh Supermax. Okay? And then kita buatlah dia punya ini weekly. Okay, ini weekly. Kita buatlah dia punya pergerakan wave dia kan, contohlah. Dia start dekat sini, ni ada entry signal ni kan, dekat sini kan. Entry signal ni dia akan trigger lah apabila cukup syarat dia. Based on entry signal ni pun, kalau sekiranya kita nak hold, okay, berdasarkan dia punya wave, okay, dari sini wave kosong, katakan sini kosong, 1, 2, dia dah buat wave 3, wave 4 dan wave 5. Sepanjang dia nak habiskan dia punya wave 3 tu, dah berapa tahun dah masa dia ambil kat situ. Okay? Dah berapa lama kan masa yang dia ambil kat situ. Okay, sebagai contoh lah. Dari sini katakan Januari. Ini dah berapa lama dah. Okay? Dia sampai kat situ. Okay? 232 hari. 232 hari ni kalau dalam trading days ni dah setahun lah kan. Dalam setahun kita ada 200 hari trading, lebih kurang lah kan. Okay. And then kenaikan 1596%. Okay. Ini kalau macam mana nak cakap bukanlah maksudnya kita dah exactly masuk kat situ, tapi kita kira daripada segi wave dia, okay? Kita kira dia punya pergerakan wave dia dan kita punya expect kenaikan wave dia macam tu lebih kurang. Okay. Tapi memang saya menggalakkan gunalah indicator ni. Bagi contoh lain. Tapi Ruberex tak cantik sangat. Comfort Comfort pun lebih kurang, okay, daripada entry signal tu. Yang ni saya pakai weekly tau. Daripada entry signal ni, sebelum dia keluar exit yang tinggi tu, sebelum dia keluar sebiji dia punya Marlboro merah ni, okay, ni pun dah 300% lebih kurang. So sebenarnya bukanlah nak tunjuk dekat chart ni, saya nak bagi tahu kita boleh tune sikit mindset kita. Selalunya untuk traders kita lebih tend to trade short term, tapi sebenarnya boleh kalau kita nak trade long term menggunakan chart. Cumanya kita kena ada satu je dia punya keyword dia. Okay? Kita kena ada satu keyword ni adalah kesabaran. Okay? Macam tadi saya ada share dekat group, dekat channel Telegram tadi. Dekat group, saya pilih group. Sekejap Mana saya cari balik. Ni. Saya copy ni. Hilang dah yang tadi ke belakang tu. Tak apalah. Okay, saya dah tidih dah. Okay. Warren Buffett telah membuktikan bahawa dalam pasaran saham ni, sabar adalah kekayaan. Okay? Maksudnya sabar itu duit. Kalau dalam pasaran saham ni kita terlampau cepat nak cut loss, terlampau cepat nak take profit, sebenarnya kita belum cukup matang lagi dalam pasaran saham. Okay? Untuk kita cukup matang, kita sebenarnya kena tahu exactly dekat mana sebenarnya kita kena cut loss dan dekat mana sebenarnya kita kena exit. So nak nampak secara gambaran besarnya, why not kita gunakan time frame yang besar. Okay? At least guna time frame weekly pun dah okay dah. Sebagai contoh lah macam AT lah. Kenapa? Ramai kan yang tanya berkenaan dengan AT kan. Katakan kalau tersangkut dekat sini, perlu cut loss ke tak? Kalau tengok weekly, dia sebenarnya baru wave yang ketiga. Dia drop buat wave yang keempat dan akan sambung buat wave yang kelima. Tapi kita tengok monthly dia macam mana. Monthly dia baru je nak start dia punya uptrend punya trend. Okay? Short term uptrend punya trend. Short term pula. Dia punya ni lah kat sini lah. Kalau dari segi uptrend ni kita boleh nampak dah lah. Dia dah buat low, dia buat high, dia buat higher low, dia akan buat higher high. So dari segi monthly chart memang masih ada potensi untuk dia naik. Cuma dia dah retrace dah pun sikit kan.
And then dia dah buat dah bullish engulfing monthly chart. Okay. So weekly pun dah menunjukkan dia dah nak naik lagi. So kalau sekiranya sangkut kat sini, adakah ada peluang untuk kita keluar balik? Memang ada peluang. Sebab weekly masih cantik, monthly pun masih okey. Cuma kalau kita terlampau short term sangat, kita dah kita dah jual dah kat sini, dah rugi dah. Okay, dah banyak dah kita rugi kat situ. So memang betul lah apa yang Warren Buffett cakap. Okay, sabar itu duit. Kalau kita dapat bersabar, sebenarnya kita dapat mengurangkan risiko kita cut loss. Terlampau awal cut loss ataupun cut profit, profit tak banyak lagi pun kita dah cut dah macam tu. Cumanya kesabaran ni dia terlibat secara langsung dengan emosi lah kan. Emosi, dia terlibat dengan emosi. So emosi ni antara satu benda yang paling susah lah untuk kita control. Especially kalau kita nampak pasaran volatile, banyak news, sentiment macam-macam lagi kan. Kita terpengaruh. Okay, sedikit kita terpengaruh. Macam saya personally, saya tak berapa tengok sangat news. Even saya tak layan pun sebenarnya news. Saya lebih tengok technical sebab saya confident lah yang salah satu daripada 3 asas kepada technical analysis, market action, discount everything. Okay, market action, discount everything. Market action ni merujuk kepada candle dengan volume lah. Okay, apa yang berlaku pada candle dan volume tu, dia dah discount everything dari apa yang berlaku dekat luar pasaran. Okay, lebih kurang macam itulah. Okay, tak ada masalah. Okay, so saya ingat sampai dah apa benda yang saya nak cuba sampaikan. Dia kan macam saya cakap awal-awal tadilah, dia nak sentuh benda yang kita nak discuss ni, dia kena pusing panjang. Dia kena pusing lalas. Okay, barulah. So kalau macam tu barulah saya dapat menerangkan, dan saya pun rasa macam okey lah kan. Maksudnya saya dah sentuh dah point yang saya nak sampaikan pada malam ni. Okay. So kalau ada soalan, saya tak adalah nak buka sesi soal jawab sangat, tapi kalau ada soalan boleh je saya jawab sikit lah. Okay, boleh share antara tips untuk dapat hint entry dan exit signal pada certain harga. Kalau dalam group, saya punya group lah saya punya group online coaching, tak perlu hint pun sebenarnya. Dekat chat tu dia dah tunjuk dah entry kat mana, exit kat mana. Dekat chat tu sendiri. Okay, dekat chat tu sendiri dah tunjuk dah. Entry sini, exit situ. Okay, entry sini, exit situ. Itu yang indikator yang saya dah buat. Okay, and then saya dah bagi kepada ahli-ahli group, saya punya online coaching ahli group semua pakai. Okay, yang indicators. Macam tu. Okay, so dia dah memudahkan lah kita punya kerja. Tapi untuk special, untuk ahli-ahli group, saya memang ada buka juga ni stock alert. So daripada stock alert ni sebenarnya memang dah ada dah counter-counter yang berpotensi dah sebenarnya. Dia dah filter siap-siap, cumanya perlu tengok dan perlu pick dan tengok dekat chart. Kalau pick dan tengok dekat chart, dah ada entry signal pun lagi cantik lah. Contoh macam tadi. Okay, kita tengok standby up Notion saya buka Notion. Notion dah ada standby up. Maksudnya dia dah standby dah, dia nak naik. Okay. So kita pun tengoklah chart dia. Okay, kita tengok weekly. Weekly dah cantik dah. Okay, dah ada dah signal, dia dah ada 2 arrow warna putih tu kan, dia akan naik kan. So kita kecilkan lagi untuk dapatkan entry yang lebih detail. Sekarang dia ada exit signal. So tunggulah sekejap. Sungguh dia drop sikit. Katakan dia dah keluar re-entry signal, sebab entry signal dah lepas. Dah ada exit signal dah pun. And then tunggu re-entry signal. Bila dah ada re-entry signal, contoh macam ni. Okay, dah ada re-entry signal ni. Boleh masuk balik. Okay, boleh masuk balik. So maksudnya dia masih lagi berada dalam trend. Kalau nak lebih detail, saya tambah lagi satu indicators. Indicators ni dia menunjukkan lebih detail. Maksudnya dah ada dah dia punya bearish dengan bullish zone. Selagi mana dia hijau, dia bullish. Okay, sini dia sideways lah. Kalau nampak macam ni sideways. And then sini dia dah mula bullish zone yang baru, tapi dia belum cukup kembang. So dia kena drop sikit, kuncup, baru dia kembang lagi sekali. Okay, baru dia akan naik lagi tinggi lah. So dalam grup memang saya dah bagi dah semua, cuma pakai tak pakai je lah. Okay, untuk grup-grup online coaching indicators. Okay, dah detail dah pun sebenarnya. Ada yang tak masuk ke? Dah nak habis dah ni. Ada yang sangkut dekat waiting room ke? Tak ada kan? Saya dah add dah semua. Saya record tak? Okay, saya dah record dah. Okay. MLab okay.
Sempat lagi nak tanya kan. Mlab ni counter goreng. So jangan ni sangat. Mlab ni dulu dia pernah goreng. Sekarang pun goreng lagi tau. So kena hati-hati ni counter ni. Kalau tengok chat okey dah, dia masa dia baru nak start je ni. Okey. Tapi janganlah sangkut kat situ kan. Di antara counter gorengan yang paling ramai kena goreng kat sini. So kena hati-hati. Apa ni? Pick the stock apa ni? Okey. Saya tak pandai guna indikator dalam grup tu akan ajar secara detail. Memanglah dalam grup memanglah saya dah sediakan semua dah. Ada video, ada group discussion memang hari-hari memang kita akan sentiasa discuss, and then saya akan buat sesi discussion online macam ni lah. Okay. Untuk ahli grup sahaja, dan kita akan discuss counter-counter secara detail dan sentiasa ada discussion lah. Okay. Sentiasa ada discussion, jangan risau. And then ahli-ahli grup yang lain pun yang memang dah mahir kan, boleh membantulah, tak ada masalah. Okeylah, saya ingat sampai situ dahulu. Saya dah sentuh dah apa benda yang saya nak sentuh pada hari ini. Lagipun kita pun dah pukul 10.40 dah. Ahli grup biasa tak ada apa nak tanya kan. Ahli grup dah tahu semua dah. Ada soalan ni, macam mana nak join grup? Ni soalan yang famous ni kan, popular. Okey, untuk join grup, tuan-puan boleh terus pergi ke saya punya laman web. Saya tulis je lah dekat bahagian komen tu, www.bursatraders.com. Okey, tengok dekat bahagian, saya tulis kat situ, tengok dekat bahagian Pro Traders. Okey, tengok info-info kat dalam tu lah. Okey, adalah info-info yang detail. And then ini satu lagi, saya ada juga grup public Telegram. Sekiranya tuan-puan ada soalan-soalan yang umum, boleh tanyalah dalam grup public Telegram. Saya share juga dekat sini. So jemput masuk semua. Kalau nak share dekat rakan-rakan yang lain pun boleh juga, tak ada masalah. Grup coaching ni tak ada tempoh masa, sampai pandailah. Sampai tuan-puan dah mahir lah. Okay. Saya tak letak tempoh. Kalau sebenarnya saya ada bagi tahu seumur hidup. Tapi kita hidup berapa tahun je kan. Okay. Sampai pandai lah, sampai dah terror ke, sampai dah boleh trade dengan sendiri ke, macam tu lah. Okay. So sampai situ dahulu. Yuran sekali seumur hidup, betul lah tu. Okay, yuran sekali seumur hidup. Untuk yuran detail tu, tuan-puan tengok je dekat saya punya laman web, ada kat dalam tu. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM saya direct lah. Okay. So terima kasih kepada semua kerana sudi stay sampai sekarang, sampai pukul dah 10.41 dah. Kalau ada salah silap saya minta maaf. So kita tangguhkan sesi pada kali ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.